Okay. Jadi itu kita dah bincangkan fraud secara umum. Tetapi yang lebih kita fokus lagi ialah computer fraud, atau fraud yang dilakukan menggunakan komputer. Jadi apa yang dimaksudkan dengan computer fraud ni? Computer fraud ni ialah apa-apa fraud yang dilakukan dengan yang mana pengetahuan teknologi komputer diperlukan dalam perpetration of the fraud, ataupun pelaksanaan fraud tersebut. Kemudian investigation, penyiasatan ke atas fraud tersebut perlu menggunakan komputer, dan juga prosecution juga memerlukan komputer. Maka ini dianggap sebagai computer fraud. Jadi sebenarnya computer fraud ni besarlah dalam konteks sekarang ni. Dan computer fraud ini semakin meningkat lah, kan, berbanding dengan fraud yang tidak dikaitkan dengan komputer. Mengapa dia meningkat? Antaranya ialah definition is not agreed on, iaitu definisi. Orang akan berbalah mengenai adakah sesuatu perkara itu dianggap fraud ataupun tidak fraud. Ya, jadi contohnya, contoh yang mudah, kita menggunakan pirate software, software pirated, ataupun bukan software itu pirated, kita download software yang kita dapat download, tetapi lesen untuk menggunakan software tu kita gunakan dipanggil sebagai crack. Okay, kita ada crack code untuk kita dapat akses kepada penggunaan software. Jadi mungkin kita sebagai end user ni, kita tak anggap itu sebagai fraud. Kita akan kata bahawa ni saya dapatkan software ni daripada company besar. Saya gunakan crack license ni, dia tak memberi kesan pun kepada keuntungan syarikat tu, kan. Sedangkan saya ni siapalah, kan. Saya nak beli software ni tak mampu, saya gunakan crack version tapi tak memberi kesan pun kepada company tersebut. Okay, tetapi untuk company tersebut, dia mungkin anggap software piracy sebagai satu fraud. Jadi oleh sebab itu computer fraud ni dia tidak dipersetujui ataupun diperbalahkan sama ada satu-satu crime tu, satu-satu jenayah tu dianggap sebagai jenayah atau dianggap sebagai fraud ataupun tidak. Okay. Kemudian many go undetected, banyak daripada fraud tidak dapat dikesan. Mungkin kerana kecanggihan fraud yang dilakukan dan kesukaran untuk mengenal pasti fraud tersebut. Okay, complexity. Kemudian high percentage is not reported, banyak daripada computer fraud yang tidak dilaporkan. Mungkin organisasi kerana mereka hendak menutup kelemahan mereka, maka mereka tidak melaporkan berlakunya computer fraud. Okay, bayangkan kalau IBM company, dia telah kena computer fraud, adakah dia ingin untuk mendedahkan ataupun melaporkan? Sebab kalau dia laporkan, nanti reputasi dia, padahal IBM ni satu syarikat gergasi yang menguasai bidang komputer, yet mereka kena computer fraud. Ya, jadi itu akan merendahkan reputasi mereka. Jadi pada mereka kemungkinan kerugian yang dialami daripada kecurian akibat fraud itu tersebut lebih kecil berbanding dengan reputasi mereka. Kalau reputasi mereka jatuh, kalau reputasi mereka jatuh, klien tak akan beli produk, tidak akan melanggan servis mereka. Akibatnya mereka akan kerugian yang jauh lebih besar. Kemudian lack of network security, iaitu kawalan rangkaian yang lemah juga akan boleh menyebabkan computer fraud. Sebab computer fraud kebanyakan yang berlaku melalui talian network.
Okay, bukan melalui standalone komputer yang tidak dikaitkan dengan network, biasanya tak berlaku fraud di situ. Tetapi komputer yang bersambung dengan network lebih mudah untuk berlaku fraud. Kemudian step by step guides are easily available. Orang boleh cari saja macam mana cara nak buat penipuan. Kemudian penguatkuasaan undang-undang sudah disibukkan dengan jenayah-jenayah lain. Jadi tak banyak yang mereka ataupun resources yang dapat diletakkan untuk penguatkuasaan jenayah fraud. Kemudian difficulty calculating loss. Kadang-kadang kecurian yang berlaku tu bukan kecurian dalam bentuk ringgit, tetapi kecurian dalam bentuk data. Kecurian dalam bentuk trade secret. Okay, rahsia-rahsia dagangan, iaitu mungkin yang kena curi tu ialah design material. Jadi kalau design tu susah kita nak letakkan dia punya nilai dia. Kan, sebab design R&D ni kita tak tahu lagi dia punya potential profit, kan. Tapi yang itu tu yang dicuri, jadi nak calculate tu susah. Jadi bila nak kira tu susah, maka biasanya orang abaikan ataupun orang letakkan nilai yang rendah, maka tidak diberi letakkan priority untuk disiasat ataupun untuk didakwa. Okay. Jadi computer fraud dia boleh diklasifikasikan kepada mengikut stage of the fraud lah. Okay, di peringkat manakah fraud tersebut berlaku? Jadi mungkin peringkat pertama ialah input. Fraud berlaku di peringkat input. Bila data hendak dimasukkan dalam sistem, ketika itu penipuan dilakukan, masa memasukkan data. Kemudian mungkin dari segi processor fraud. Jadi processor fraud ni ialah menggunakan sistem secara unauthorized lah. Maksudnya sistem tu dia lakukan proses, tapi proses itu dilaksanakan oleh orang yang tak sepatutnya. Kemudian computer instruction fraud, iaitu dalam bentuk mengubah suai perisian, illegal copying of software, membuat salinan tidak sah untuk software, using software in an unauthorized manner, menggunakan perisian dengan cara yang tidak dibenarkan, membangunkan perisian untuk melakukan unauthorized activities. Itu contohnya membangunkan Trojan horse virus, kan. Kemudian data fraud, iaitu data fraud ialah peringkat data tu lah, menggunakan data tu. Okey, data tu betul, tapi data yang betul tu digunakan oleh pihak lawan. Okey, dengan cara menggunakan menyalin, browsing, searching, kan, ataupun merosakkan data. Kemudian output fraud. Jadi output fraud iaitu mencuri, menyalahgunakan print out ataupun display information. Maknanya itu daripada output lah, daripada laporan sistem digunakan dengan cara yang salah. Jadi ini peringkat input, processor, software, data dan juga output.